Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan selamat datang. Selamat datang tu maksudnya selamat masuklah part 3 kan. Semua ni dalam part 3. Jadi selamat datang ke subjek CTU 211 Sains dan Teknologi dalam Islam. Jadi kita akan pergi kepada bab yang pertama, iaitu konsep sains dan teknologi Islam. Okey. Sedikit pengenalan diri. Kalau ada apa-apa boleh kontak saya di BP74. Nombor telefon pun saya dah sediakan. Jadi hari ini kita nak tengok apa itu sains dan teknologi dalam Islam, serta kita juga nak tengok tentang pensyariatan sains dan teknologi dalam Islam. Okey, so apakah itu sains dan teknologi? Kita tengok pengertian sains. Sains itu berasal daripada perkataan Latin scientia, iaitu tahu ataupun ilmu. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilahnya adalah ilmu yang dihasilkan melalui cerapan, iaitu panca indera. Kita menggunakan panca indera kita serta kefahaman yang lahir daripadanya. Okey. Dan dalam sains ini dia adalah sesuatu yang empirical. Empirical dalam konteks ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif yang boleh diukur. Kita boleh measure, kan? Teknologi pula berasal dia gabungan dua perkataan, kan? Iaitu yang pertama teknik, seni ataupun kerja tangan, dan yang kedua logos, wacana ataupun logik sistematik. Okey, dari segi istilah dia adalah aplikasi ilmu sains itu secara praktikal, kan? Teknologi itu mengaplikasi ilmu sains secara praktikal untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan, kan? Ini dalam bahasa mudah dia kira menambah baik sains itu untuk menghasilkan sesuatu. Okey, so kita nak tengok tentang sains dan Islam ini. Okey, bagaimana dia? So, sains dan Islam itu adalah satu disiplin ilmu yang bersumberkan wahyu dan intelek. Dia merupakan ilmu yang berkaitan dengan alam tabi'i, yang mana falsafah dan matlamat sains dan Islam itu terletak pada ilmu-ilmu yang lain yang mengandungi nilai keagamaan, kan? Bahasa mudah ni kita nak tengok apa tu sains dan sains itu tidak terpisah dengan wahyu, kan? Sains itu tidak terpisah dengan agama, kan? Satu maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan dengan menggunakan kaedah tertentu, ini biasa kita menggunakan satu kaedah sains, kan? Dia mendapat maklumat ataupun fakta melalui penyelidikan atau penemuan, kan? Tetapi ini boleh dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang sistematik, bertolak dan satu sebab dan akibat yang boleh diuji dan dibuktikan kebenarannya. Jadi sains Islam ini adalah ilmu pengetahuan tertentu yang lahir hasil gabungan fizik dan metafizik, kan? Maknanya dia bukan semata-mata sesuatu yang measurable, empirical sebegitu sahaja, kan? Tetapi ada juga mengandungi nilai keagamaan. Okey. Manakala teknologi dan Islam itu pula kita nak pastikan dia adalah satu pengetahuan atau kebijaksanaan mengeluarkan suatu produk itu. Produk itu haruslah berguna kepada manusia, bermanfaat kepada manusia, kan? Kalau teknologi dia mengeluarkan suatu produk, menghasilkan suatu produk, kan? Tetapi produk itu mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada manusia, kan? Harmful towards human, kan? Tapi bila teknologi dan Islam itu kita nak imputekan satu nilai, di mana dengan nilai itu kita menghasilkan satu produk yang berguna, bermanfaat kepada manusia. Okey, jadi sains dan teknologi dalam Islam ini dia tidak terbatas seperti sains moden acuan barat, iaitu sains tabi'i. Sebab sains tabi'i itu dia terbatas kepada empirical, logical dan mathematical semata-mata. Okey. Tetapi sains dalam Islam, sains dan teknologi dalam Islam ini selari dengan wahyu dan dia berpaksikan kepada akidah Islam. Dan selain itu terdapat integrasi antara fardu ain dan fardu kifayah. Okey, bila mana kita melihat tentang matlamat sains Islam ini, matlamat sains mungkin duniawi semata-mata, kan?
Tetapi bila matlamat sains Islam dia bila mana orang berkata tentang agama, biasanya orang akan bercakap tentang dunia selepas dunia, kan? Tetapi dalam Islam kita nak kejar dua-dua. Kita bukan sekadar mengejar duniawi, atau kita bukan sekadar mengejar akhirat, tetapi kita mengejar duniawi dan juga ukhrawi. Dan kalau kita tengok beberapa dalil yang berkaitan dengan sains dan teknologi dalam Islam, sebagai contoh dalam surah Yunus ayat 101, Bismillahirrahmanirrahim, qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Kita kena observe. Tadi kita bercakap tentang gunakan panca indera, kan? So perhatikan, kan? Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, kan? Maknanya tanda-tanda itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Dalam surah At-Tariq ayat 5, falyanzuril insanu mimma khuliqa, kan? Maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apakah dia diciptakan, kan? Daripada apa manusia ini diciptakan? Kita ini diciptakan daripada apa, kan? Kita kena observe, fikir. Dalam surah Al-Ghashiyah, kan, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, kan? Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta itu bagaimana diciptakan, kan? Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, kan? Dan bagaimana langit itu ditinggikan, kan? Macam mana langit ke atas tu? Tak nampak pun tiang yang mendukungnya, kan? Wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, kan? Bagaimana gunung itu boleh stay dekat situ, angin tiup kuat tak gerak pun, kan? Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan, kan? Bumi itu istilah dia dihamparkan, kan? Macam hampar kapet, kan? Kita bentang, kan? Dalam surah Al-Imran, kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, kan? Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, kan? Bagi orang yang berfikir. Surah Al-Mu'minun ayat 27, fa wahayna ilaihi an yusna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa faradta an-nur fastaq fiha min kulli zawjayn ithnain ahlak illa man sabaqa alaihi al-qawlu minhum. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah pendidikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, kan? Ini merujuk kepada kisah Nabi Nuh, kan? Dan kalau kita tengok ayat-ayat ini pun penuh dengan cerita-cerita saintifik, kan? Bagaimana bumi itu mengeluarkan air, kan? Bagaimana bahtera itu kapal, maknanya kapal itu boleh terapung di atas air, kan? Dan masuk dalam bahtera itu sepasang dari setiap-tiap jenis, kan? Kenapa sepasang, kan? Supaya berlakunya proses pembiakan dan sebagainya, supaya generasi itu boleh berterusan, kan? Jadi kesimpulan daripada topik ini mudah sebenarnya. Kita nak tengok tentang sains dan teknologi itu tidaklah bertentangan dengan Islam. Malahan Islam itu meraihkan sains dan teknologi, dan terdapat beberapa dalil lah yang kita boleh gunakan untuk menyokong hujah ini. Okey, setakat itu saja. Saya akan sambung dalam topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.